Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang-riang rasanya oh bila kita bersama. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu. Minggu Ya. pertama kita PKP, PKPP, PKPB untuk tahun 2021 ni lah. Betul. Tahun lepas kita dah sudah, tahun ni kita bermula semula. Bukan apa, semua ni sebab kita risaulah kan, kes meningkat, mendadak. Jadi sama-sama kita kena lakukan tanggungjawab kita untuk kita terus bendung, bantras penularan rantaian pandemik COVID-19 ni supaya janganlah lagi meningkat-ningkat. Kalau boleh kita nak semuanya kembali seperti sedia kala, pulih. Alhamdulillah boleh menjalankan kehidupan seperti biasa yang kita lalui sebelum ni. Betul. Betul, Efni. Walau bagaimanapun, kita sentiasa kena ingat, walaupun kita berada di fasa PKP 2.0, lepas itu kita kebanyakannya kena duduk di rumah dan sebagainya, itu tidak menjadi satu alasan untuk kita tidak menjadi seorang manusia yang lebih outgoing katanya. Kena buat Outgoing? satu benda. Bukannya bila Mana kena boleh di rumah. outgoing, kena indoor. No, outgoing dari berhati. Okey. Dia kita kena kurun kat rumah. Tapi kita tak semestinya kita akan menjadi orang yang bosan. Betul, kat rumah pun macam-macam aktiviti yang kita boleh buat. Benar. Dan ada orang kadang-kadang dah siap susun dah. Nak tengok drama ni lah. Drama ni 120 episod. Jadi boleh tengok selama 2 minggu. Ada filem ni, tak apa, kita repeat balik sampai hafal skrip dia. Pun boleh juga, tak Pengalaman apa. peribadi ke? Pengalaman peribadi ke? Macam saya dah tak tahu nak tengok cerita apa. Duk repeat benda yang sama je sebab dah banyak sangat tengok. Tapi itulah, apa pun, satu lagi pilihannya pagi-pagi ni kalau tengah bangun tu sambil-sambil buat breakfast tu boleh tengok Borak Kopitiam. Boleh kongsikan kalau nak ambil gambar kita berdua pagi Boleh. ni sebab hari ni kita jarang-jarang pakai blazer. Betul. Hari ni hari Sabtu kita pakai blazer, boleh ambil gambar, boleh post dekat social media. Betul. Hashtag Borak Kopitiam. Follow juga kita punya social media, Instagram, Facebook, Twitter, semua yang ada. Sebab kita live juga, Zack. Bukan Betul. setakat kat TV, dekat Facebook pun kita live tau. Dekat Facebook pun ada. Betul. Bila kita sebut tentang social media, ini sangat penting. Bukan sahaja anda boleh follow kami di social media Borak Kopitiam, tetapi anda juga boleh follow kami punya Instagram individu. Zack American ada, Hefni Saad ada. Betul. Nak tengok motor-motor dahsyat, pergi kat dia. Mana ada. Tak, tapi itulah, tengok masa musim PKP ni bila dah start nampak Zack pun memang tengah diet sekarang. Alhamdulillah. Masa PKP ni ada exercise kat rumah tak? Exercise ada. Exercise kat rumah lah. Tapi Macam contoh senaman mulut lah. senaman mulut. Kunyah makan. Tak Tak ada, Sebab kita tahu sekarang ni kebanyakan rata-rata gym ke atau Tutup, pusat-pusat rekreasi ni tutup. Jadi disiplin yang paling kena kuat adalah sekarang lah. Maksudnya kena jaga pemakanan lah. Betul. Tapi boleh exercise juga. Boleh. Kita ada beri kebenaran kalau nak jogging ke, berbasikal ke. Cuma bukan dalam secara berkumpulan lah. Kena individu. Betul. Sebab apa? Kerana ini yang kita nak beri update kepada anda daripada MKN, walaupun kita berada di fasa PKP dan sebagainya dan COVID-19 masih ada. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kes sebenarnya sekarang macam mana? Sekejap kata macam ini, sekejap macam itu. Sebab tu kali ini kami nak kongsikan kepada anda. Ayo, sekarang anda semua dapat lihat kes terbaru. Untuk semalam Untuk semalam. ada 3,211 kes. Masih lagi angkanya yang mungkin tak sedar hati juga lagi lah kita dengar. Kena berjaga-jaga juga. Seperti yang dicatatkan, total keseluruhan ada 151,066. Itu nombor yang banyak sebenarnya. Sangat banyak. Jadi sangat memang kita sama-sama lah kena jalankan tanggungjawab ni. Kena orang cakap ambil tugas masing-masing. Yang kena duduk kat rumah. Tak ada keperluan nak keluar, tak payah keluar. Especially kalau contoh kita tinggal bersama dengan golongan yang lebih berisiko. Contohnya yang anak-anak ataupun yang lebih berumur. Kalau mereka perlukan sesuatu, mungkin kita boleh tolonglah pergi belikan, Zack. Tak payahlah suruh mereka keluarkan. Okey. Dan ini sebenarnya nak kongsikan juga, sebenarnya ada satu kenyataan antarabangsa yang menyatakan Malaysia sekarang ni berada di tahap keempat. Ini laporan daripada STAR menyatakan Kedutaan Amerika Syarikat lah dah levelkan COVID-19 dekat Malaysia ni dah sampai ke tahap keempat. Maksudnya yang ditulis kat sini juga, dia minta untuk semua orang untuk lebih berhati-hati. Jangan, kalau boleh makanan pun kalau boleh katanya masak sendiri je, Zack. Kurangkan untuk berada dekat luar. Kalau tak ada keperluan, memang duduk kat rumah je. Sebenarnya seronok juga tau. Kalau kita masak-masak kat rumah, boleh ajak aktiviti itu bersama dengan keluarga kita sendiri. Betul. Dan selagi satu berita mengenai PKP, di mana sebelum ini kita tahu ada beberapa negeri saja yang terlibat dengan PKP, tapi mulai semalam, mulai hari ini sebenarnya. Hari ini dah mula dah. Maafkan saya. PKP di Sibu dan Kelantan mulai hari ini. Dan ini sebenarnya memberikan kita satu petanda di mana
wabak COVID-19 ni dia belum lagi berkurangan, belum lagi di fasa yang kita boleh bangga-banggakan sangat. Jadi ini menjadikan satu teguran kepada kita untuk terus kekal di rumah, terus laksanakan tanggungjawab masing-masing untuk terus berada di rumah dan menjaga masing-masing punya keselamatan. Betul. Ada juga lagi saya dengar cerita juga orang yang masih lagi memandang remeh, memandang enteng pasal COVID-19 ni, tapi terjadi sendiri kat kawan saya positif, dia kongsi pengalaman dia dekat Instagram saya tengok. Kejap, itu berat tu statement tu. Kawan awak positif tapi tak ada kena-mengena dengan Oh tak. Okay. Kita Berdebar kawan di media sosial. Kawan di media sosial. Kena tepatkan tu FD, saya risau. Tak. Okey Zack. InsyaAllah tak ada masalah. Tapi itulah apa yang dikongsikannya itu memang pengalamannya. Dia kata memang kalau boleh janganlah ambil remeh benda ni, sebab benda ni adalah benda yang sangat serius. Dia satu keluarga kena, Zack. Kena kurung kat rumah, kena kuarantin dekat rumah sebab dekat fasilitis yang ada kan dah penuh ramai orang kan. Jadi dikongsikan pengalaman dia sehingga sekarang alhamdulillah dia dah pulih. Keadaan okey lah, alhamdulillah. Apapun kita tahu siapa saja yang sedang mengharungi benda ini, perkara ini, dan betul kata Hefni juga, kenalan-kenalan kita yang kita tak sangka akan terlibat dengan positif COVID-19 ni, kita doakan supaya segala apa dugaan yang mereka sedang lalui akan dipermudahkan. Betul. Jadi ini apa-apa pun tolong guys, kita saling mengingati. Sebenarnya saya pun, walaupun saya bercakap kepada anda untuk tidak keluar rumah, kita pun sebenarnya menasihatkan diri sendiri. Dan sekarang ini kita kena tegas tentang rentas negeri. Rentas negeri ini yang diumumkan oleh Menteri Kanan Keselamatan kita, Datuk Seri Ismail Sabri. Sebab sebelum ni kan ada beberapa hari diberikan kelonggaran untuk rentas negeri, mungkin yang dekat kampung nak balik ke bandar semula. Tapi selepas ini memang akan diketatkan, bermula hari ini memang dah ketat dah ni, hanya untuk tujuan kecemasan ataupun kematian saja yang mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa boleh merentas negeri. Kalau tidak, yang selain daripada tu akan diambil tindakan. Jadi kena pastikan kalau kita keluar tu kena ada surat sokongan, surat daripada pihak berkuasa, tak naklah nanti kan kena denda pula, Zack. Betul. Jadi macam-macam tentang COVID-19 ni. Dan lagi satu yang kita nak beritahu kepada anda di mana perkembangan COVID-19 ni dan juga darurat dan banjir. Apa keadaan? Betul. Minggu ni kita semua katanya baru pertama kali dengar juga proklamasi. Proklamasi darurat ni yang diisytiharkan dah bermula daripada bulan Januari juga sehingga Ogos katanya. Tapi itulah nak kongsikan sikit sebenarnya, kalau yang mungkin kurang faham, darurat ni dari sisi perlembagaannya bermaksud suatu keadaan berbahaya, mengancam keselamatan, kesihatan ekonomi atau ketenteraman awam di dalam persekutuan atau mana-mana bahagiannya. Tapi itulah untuk proklamasi darurat kali ini bukanlah berbentuk rampasan kuasa daripada pihak tentera. Tak perlu kita semua ada perintah berkurung kat rumah yang tak boleh keluar langsung kan. Betul. Dia cumalah untuk keselamatan kita bersama berdepan dengan pandemik COVID-19 ni, Zack. Ya betul. Apa-apa pun tindakan mana-mana pihak untuk mempertikaikan apa yang diputuskan dengan Yang di-Pertuan Agong ni amatlah tak boleh lah sebenarnya. Tak payah nak buat spekulasi, terutama sekali di laman sosial. Jangan. Itu yang paling tak best sebenarnya. Kalau tak tahu, kita jangan memandai-mandai dekat social media tu kan. Walaupun senang je boleh type, tapi jangan takut nanti kan salah info, kena ambil tindakan juga. Betul. Okey, itu cerita pasal COVID. Kita nak kongsikan juga update mengenai banjir. Kita tahu ramai negeri terkesan dengan banjir dan yang baru-baru ni kan kita tahu di Sabah dan Sarawak juga nampaknya air semakin naik banjir dekat sana. Macam ada juga saya tengok Zack dekat Instagram kawan saya juga yang ada dekat Sarawak, Zack. Saya nampak bila air naik banjir kat kawasan dia, Zack, buaya, Zack, jalan depan rumah, Zack. Serius? Betul. Orang-orang kat kawasan dia tu tangkap buaya tu macam tangkap kucing. Ramai-ramai. Itu satulah haiwan-haiwan liar, binatang-binatang liar. Tapi lagi satu yang saya pula nampak ni, yang video-video tular dekat Facebook dan sebagainya, bila keadaan banjir ni berlaku, ada beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab ni membuatkan benda tu jadi macam tema tempat taman tema air dan sebagainya. Taman tema? Taman tema air. Dia macam macam dia swimming pool, seronok, dia seronok. Sedangkan tak tahu bila air banjir tu naik akan datangkan macam-macam penyakit kalau kita kat situ. Jadi tolong adakan lagi rasa bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan orang sekeliling. Satu lagi kejadian yang kita nak kongsikan di negara jiran kita yang berlakunya kiranya macam gempa bumi dengan skala 6.2 kalau tak silap saya, dan meragut 34 nyawa dan ramai juga tercedera akibat tu. Dan selepas kejadian yang berlaku tu, amaran tsunami juga dah dikeluarkan juga, Zack. Betul. Tapi sikit info sebenarnya pada tahun 2018 gempa bumi berlaku dengan skala 7.5 dan seterusnya tsunami di Palu dan juga Pulau Sulawesi. Betul. Menyebabkan lebih 4,300 orang maut, Zack. Betul. Dan kalau dapat kita ke belakang lagi sedikit pada tahun 2004
4 berlaku juga gempa bumi di skala 9.1 Tinggi tu. dan itu menjadikan tsunami juga pada tahun itu, dan pada tahun ini yang berlaku di Sulawesi baru-baru ini 6.2 Fni Betul. dan macam Fni kata tadi Amaran tsunami dah dikeluarkan. Betul. Dan rakyatnya diminta untuk berjaga-jaga. Cuma kita di sini mungkin jauh kan. Kita sampaikan doa dan kita harapkan semoga semuanya dipermudahkan segala urusan untuk mereka yang tinggal di kawasan yang terbabit kan. Betul. Okay. Jadi apa-apa pun anda semua terus bersama dengan kami di Borak Kopitiam. Mungkin ada beberapa info yang mungkin kami terlepas pandang atau ada apa-apa sahaja aktiviti yang nak berkongsi bersama dengan kami, boleh terus. Kalau tweet tu jangan lupa untuk hashtag Borak Kopitiam TV3, dan paling mudah sekali anda boleh join kami di Facebook Live, chat dekat situ sebab Boleh. kami di tim Borak Kopitiam baca sebenarnya. Boleh. Dan kita nak kongsi juga sebenarnya apa yang menarik perhatian minggu ni, yang viral orang cakap. Kalau bahasa Melayunya tular. Tular. Ada satu video yang sebenarnya menjadi perhatian ni bila ada dua kanak-kanak daripada Nigeria yang memang fasih Zack, cakap bahasa Melayu Zack. Okey. Bila mana orang yang record video tu borak-borak dengan dia, siap boleh bergurau dekat situ. Jadi netizen lah bila tengok kan, uish, powernya budak ni boleh cakap bahasa Melayu kan. Kita dengarkan sikit. Okey. Dekat Kuantan ni. Dekat sini UIA dekat dekat sana tu jauh sikit. Oh, okey. Nama siapa nama? Ha? Nama sekolah tu Nama awak? Zainuddin. Dah ke video awak tu? Adik nama adik? Adik nama dia Dah Musina. ke video awak Musina tu? dah makan ni Musina? Dia kata dah ke video makan? awak tu, nampak? Dia cakap memang fasih lah. Tapi itulah sebenarnya kebanyakannya kalau kita sedia maklum kan, mungkin bahasa Melayu ni sebenarnya bukanlah bahasa yang susah untuk dibelajar kan. Macam ramai juga rakan-rakan daripada luar yang datang ke sini boleh bertutur dalam bahasa Melayu dengan sangat baik. Jadi kalau mungkin ada orang lagi, kita sendiri rakyat Malaysia yang mungkin belum begitu mahir ataupun fasih dalam bahasa untuk berbahasa Melayu, mungkin dah sampai masanya kita kena belajar lebih lagi kot. Kan malulah tengok orang luar lagi terror cakap bahasa Melayu daripada kita Zack. Betul Fni. Baik, dan ini lagi satu. Ini tentang satu video yang viral juga. Melibatkan kucing. Ini saya nak tanya pandangan Menarik. Zack pasal ni Zack. Waduh, ini berat ni. Sebab Ini berat. Zack mungkin ada pengalaman, orang dah berumah tangga kan. Sebab kalau daripada segi video yang dikongsikan ni, katanya perempuan ni kalau suruh apa-apa semua, bukan setakat orang, kucing pun dengar Zack. Sebab apa? Kucing dia ni yang dibelanya ni mula nak keluar rumah. Ya. Tak tahulah nak pergi mana. Lepas tu dia terus marah, masuk balik. Jangan keluar. Dan kucing patah balik. Kucing tu dengar, dia Ya. patah balik, dia masuk dalam rumah, dia tak jadi nak keluar. Betul. Ada video je, jom kita tengok dulu. Nak pergi mana tu? Masuk. Masuk. Masuk rumah. Masuk rumah. Kami cakap masuk sekarang. Masuk. Biasa dia. Kenapa Fni? Sini-sini. Saya tak tahu kenapa Fni, serba sedikit video tu Macam terkena. macam terkena lah. Tapi apa-apa pun ini gurauan semata-mata. Pada kawan-kawan kita wanita kat luar sana, janganlah kecil hati. Kita kata mereka kaum-kaum yang yang suka mebel pula. Tidak. Ini hiburan semata-mata sebab memang pun Zack jangan hakikatnya. kongsi pengalaman peribadi sangat Zack. Tapi fahamlah maksudnya selama ni zaman dulu-dulu kita bila kita lepak mamak malam-malam Zack tak Ya. sampai sebab benda ni lah Sebab nak keluar je kena patah balik Aduh, lebih kurang lah. Tapi itu biasa kan. Tak tanpa wanita siapalah lelaki di dunia. Macam itulah tu. tentang wife dia tengok tu Waduh, kan. berat ni berat. Baik, Okey, jadi okey, itulah itu dia cerita kita macam-macam kongsikan, betul. yang kita kongsikan. Tapi hari ni macam biasa Borak Kopitiam akan sentiasa membawakan topik-topik yang menarik untuk dikongsikan bersama dengan anda. Dan seperti hari ni kita ada apa Fni? Oi, sangat menarik hari ni. Hari ni bukan biasa-biasa Ya. Ingat kita pakai blazer ni sebab apa? Sebab hari ni kita nak belajar sesuatu yang baru, mungkin untuk kami berdua lah. Okey. Mungkin kepada yang menonton tu dah biasa tengok kan. Tapi ada skill-skill yang mungkin kita boleh kongsikan. Kita nak belajar mengenai asas jahitan dan juga apa teknik-teknik jahitan yang ada Zack. Betul, jahitan dan sulaman. Zack bila diberitahu oleh penerbit kata kita akan buat topik ini, Zack terus buat sedikit macam research lah katanya. Rupa-rupanya kalau tak tahulah sekarang kan sebab ini kat Google tau. Sahih dia macam mana Zack tak apa-apa pasti. Okey, Tetapi apa tu? apa yang dikatakan tukang jahit yang paling dahsyat di muka bumi ni nombor satu dia adalah kaum lelaki tau. Ya. Sebab kita kebiasaannya kita tahu kalau jahit ni je wanita, memasak je wanita. Tapi kalau kita tengok yang pakar dalam dunia ni lelaki tau sebenarnya. Betul. Ni. Tapi kalau kita cakap lebih takut nanti kena marah Zack. Bukan. kita jangan cakap marah. Sebelum saya kena marah, apa kata kita rehat dulu, kita iklan Yelah, dulu. kita akan ceritalah pasal menjahit-jahit ni Zack. Jangan cakap macam tu Zack. Tak boleh Nanti Ada. orang rumah marah kita. Rasa macam Kembali something selepas ni. wrong. Borak Kopitiam. Yes,
Zah, kembali lagi di Borak Kopitiam. Hari ini topik kita jahitan dan sulaman. Kita tak nak buang masa lagi. Bersama dengan kita sekarang di atas talian adalah seorang yang hebat sebenarnya, Ifni. Sebab apa dia hebat, Ifni? Betul, sebab dia buat baju sekolah anak dia sendiri. Tapi sebelum tu Zaid nak cakap jugalah kepada yang tengok ni kan, sebab topik kita hari ni berkaitan dengan jahitan dan sulaman. Jadi nak minta lah siapa yang menonton tu, kalau mungkin aktiviti musim PKP ni menjahit ke menyulam dekat rumah ke, kalau ada mungkin sesuatu yang menarik boleh dikongsikan dengan kami, boleh kongsikan dekat Facebook kita kan. Betul. Sebab apa? Kalau yang bertuah tu nanti ada hadiahnya, Zaid. Betul. Tim Borak Kopitiam akan beritahu anda kalau anda menang adalah hadiah. Hadiah apa kami tak nak bagi tahu lah sekarang. Betul. Tak tahu. Yang penting kita fun lah, seronok. Tak nak beritahu sekarang. Tak nak beritahu sekarang. Sebab kita pun belum tahu lagi apa hadiahnya. Tapi itulah, boleh kongsikan dekat Facebook kita. Okey. Baik. Kita nak balik semula cakap pasal apa ni istimewanya kita jemput ni dalam atas talian lah Betul. Sebab berbuat apa, dia buat baju sekolah anak dia sendiri. Jadi kalau kita yang tengok ni pun mungkin kita boleh cuba-cuba selepas ni, Zaid. Betul. Sekarang bersama dengan kita dalam talian kita ada Puan Nurul Izzah. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Daripada Segamat, Johor. Rasa jauh. macam depan mata tapi sebenarnya jauh. Oh ya, orang kampung. Orang kampung. Orang kampung, kita orang Johor. Orang Okey. kampung. Okey, Izzah. Kita nak tahu saya. sikit lah sebab hari ni kita memang dua-dua memang tak tahu pasal jahitan, pasal menyulam ni semua. Betul. Kan. Tapi itulah kita sama-sama belajar lah. Jadi kalau kita nak menjahit ni, yang beginner ni, asas jahitan tu apa yang kita perlu ada tu, Izzah? Betul. Asas mula-mulanya kita mesti ada mesin lah. Kita ada gadget, mesin jahit lurus dan juga mesin jahit tepi. Kalau boleh tengok dekat belakang ni, saya cuba tunjuk satu. Okey. Yang ini mesin jahit lurus, yang ini mesin jahit tepi. Dua ni mesti ada lah, baru bila kita boleh menjahit. Dan kemudian dah ada dua Mesin tu? gadget tu, baru kita beli alatan. Alatan simple je, tak payah nak beli mahal-mahal. Yang ni pemaris sesiku L ni. Oh betul lah sesiku L. Sesiku L. Okey. Ni pemaris lengkung. And then ini pita ukur. Lepas tu gunting gunting. Ini gunting kain. Okey. Beza dengan gunting kertas. Dan juga pensil dan pemadam. Okey. Okey. Itu Untuk lukis pola satu lagi. Kita kena guna kertas pola lah. Kalau tak ada, tak apa. Pakai kertas surat khabar pun boleh. Okey. Kertas apa namanya? Kertas pola? Kertas pola. Untuk kita pola. melukis pola ni. Macam kertas minyak, pola ni macam acuan lah. Dulu okey, orang pakai kertas minyak. Tapi kita sekarang pakai yang tebal ni. Oh, dia lain sikit. Upgrade version Okey, lah. seperti kita dapat lihat sekarang, Izzah ni memang boleh kata macam orang owner kedai pun ada tukang jahit yang serius lah. Tapi itu kalau kita berkongsikan tentang peralatan asas dan sebagainya. Tetapi Izzah, untuk orang macam macam saya, macam Hefni, kalau kita nak jahit tu kan, sebenarnya dia punya langkah-langkah pertama tu apa? Kita nak start dekat mana? Adakah titik permulaan tu memberi peranan yang sangat penting dalam jahitan? Ambil titik permulaan tu. Memang banyak permulaan tu memang main peranan lah. Kita mesti ada dalam menghasilkan satu pakaian, kita kena ada 4M. First, kita kena tahu mengukur. Kedua, kita tahu melukis. Ketiga, kita tahu menjahit, menggunting. Dan keempat, menjahit. 4 ni mesti ada. Banyak juga seni dia kena ada Tak ada, senang je. Kalau mengukur tu, simple math pun boleh kita 1 tambah 1, 2. Itu je lah. Tak perlu pening-pening kepala. Dia yang susah sikit. Tak pernah pula saya dengar menjahit 1 tambah 1, 2. Tak ada, mesti tak jadinya. Rasanya yang susah sikit tu mungkin melukis lah. Mungkin. Takut kita punya imajinasi kita nak buat baju macam ni. Tapi bila kita lukis dia jadi lain. Susah juga tu. Tapi kalau baju sekolah, paling senang. Sebab dia bentuk dia 4 segi je. Macam contoh baju ni tak ada lah kata nak lengkung-lengkung ke apa, semua lurus. Ini kita nak belajar hari ni. Ini buat sendiri. Ini 4 segi tepat, 4 segi sama. Okey, jom sekarang boleh tak Izzah kongsi dengan kita macam mana yang mungkin Izzah boleh tunjuk kepada kita dan penonton Borak Kopitiam? Basicnya macam mana kita nak menjahit baju sekolah untuk anak-anak ni? Okey, mula-mula kita perlu ambil ukuran lah sebenarnya. Ukuran kalau kata mak-mak kat sana tak pandai sangat ambil ukuran, senang je. Ambil baju anak yang lama, ukur baju tu, kemudian pakaikan baju tu pada dia. Tengok kalau kadang-kadang dah besar kan, macam PKP ni membesar dengan sihat, tambahlah berapa kita nak tambah. Dengan contoh macam ni kan, baju ni tangan dia panjang. Kita ukur dulu, katakanlah kita ukur ni 15 inci kan, panjang tangan dia.
tiba-tiba bila dia pakai senting. Dia tambahlah dalam 2 inci. setengah lagi ke. Macam tu Tapi kadang-kadang kita kan macam kita masa zaman kecil-kecil pun memang selalunya ibu bapa kita beli baju besar sikit. Katanya boleh pakai lebih lama. Jadi kalau kita buat ukuran tu biar lebihkan sikit ke Izzah? Betul, buat ukuran lebih sikit tapi dia punya tak perlu labuh sangat. Cuma kita bila menjahit kita ada basi jahitan tau. Basi jahitan ni maksudnya kita nanti boleh buka ni untuk kita tambahkan panjang dia. Tak perlu kata buat terlalu panjang. Nanti masuk dalam gulai, masuk mi kari pula nanti. Tak boleh pula yang tu Dan sekarang kita akan belajar sesuatu oleh Izzah juga. Izzah nak kongsikan, kita buat pola dulu. Buat pola dulu. Okey. Okey. Mungkin boleh tunjukkan kat kita nak buat polanya tu. Ada video dia kan? Ada video dia kan. Ini videonya. Panduannya. Nampak tak? Okey, mula-mula kita tandakan dia punya garis bahu dulu. Kita garis lari, katakanlah bahu dia 11 inci. Okey, kita garis lari ke bawah. Okey, itu maksudnya lebar bahu dia lah. Okey. Okey, kemudian kita ukur labuh baju dalam 28 inci. Okey, guna pembaris L je. Senang, garis terus sebab dia dah 90 darjah. Straight ke ujung. Okey, semua. Cukuplah. Ini pak badan dah settle. Ini dah siap pak badan tu tadi tu? Tu dah siap dah pak badan. Okey. Okey, kemudian pak tangan tadi 15 kan. Kita ukur 15. Lepas tu kita ukur dia punya bukaan tangan dan juga ketiak. Okey, dan garis. Okey, dah siap pak tangan. Senang tak? Macam ni ke? Nampak macam senang sangat Betul-betul saya baru pertama kali tahu ni rupanya nak jahit baju kena buat benda-benda macam ni. Saya ingat ke kain semata-mata. Jadi kita lempar sikit dan bagi cantik sikit bentuk dia. Lepas tu kita buat pesak. Pesak atas. Kita ukurkanlah. Tadi kita ukur berapa, letakkan ukuran dia atas dan juga bawah. Pesak ni main peranan besar. Kata kalau anak-anak dah membesar, biasa bahu dia tak akan berubah. Kita cuma tambah pada pesak dia je. Tambah setengah inci ke untuk besar badan tu. Jadi baju tu akan longgar lah. Dia... Okey, dah siap dapat pesak tu. Pesak tu apa ni Izzah? Dia kalau pesak ni bahagian tepi tu lah. ke? Sini. Tepi baju. Baju Melayu pun ada juga. Sama juga. Pesak dia yang tepi tu. Yang kat bawah ketiak tu ke? Yang bawah ketiak tu kita panggil kekek. Kekek pula. Yang pesak tu? Yang kecil tu. Yang pesak tu? Yang pesak tu tepi baju. Yang ni kita tunjuk Okey. Bagi kita ni. faham ni. Tu. Itu dia. Itu pesak namanya. Corner tu. Pesak namanya. Yang ini pesak. Yang ni kekek. Tu kekek pula. Supaya benda tu kan dia macam boleh kembang kalau orang Yang ni yang size main kan? peranan untuk kita besarkan baju supaya kalau kata tiba terbesar kan. Kita besarkan part ni je. Okey, baik. Okey. Faham. Itu proses dia lah. Pola, kertas pola. Okey, kemudiannya langkah seterusnya apa dia Izzah? Langkah seterusnya kita gunting lah. Gunting sebab pola tu kita tengok video yang untuk gunting punya. Daripada pola tu kita gunting yang dah lukis tadi tu lah. Kita gunting dengan di bahagian badan kita pola kita tanpa basi jahitan. Jadi kita perlu tambah basi jahitan yang bahagian dalam pakat baju tu. Okey, lebih sikit. Kita kena tanda sebenarnya berapa inci dia punya basi jahitan. Ini setengah inci lah kiri kanan. Ini dan nampak basi profesional jahitan ni. untuk bawah tu 1 inci setengah. Dia ada lebih sikit. Supaya bila kita lipat tu nanti kita nak boleh lipat banyak, lipat sikit ke tak perlu buat baju banyak kali lah. Nanti kita buka je basi jahitan tu. Okey, baik. Sambil kita melihat video ni sebagainya juga, mungkin Izzah boleh kongsikan sebenarnya adakah jahitan ni bermula dengan hobi semata-mata ataupun memang Izzah merupakan seorang bekas pelajar jahitan lah apa semua dan sekarang dah menjadi kerjaya ke apa ke? Tak ada. Saya sebab mak saya tukang jahit. Saya tengok mak saya jahit daripada kecil. Dan saya start menjahit selepas degree sebab mak saya tak bagi belajar lagi. Tunggu lepas degree baru belajar menjahit. Lepas tu baru saya start menjahit sampai sekarang. Kiranya lambat jugalah belajar menjahit tu Memang minat. Lambat juga. Tengok tu memanglah lama lah daripada jam 4 tengok memang berkenan dia tengok mesin jahit tu kan. Tapi mak kita suruh belajar tak bagi dulu. Cuba lagi. Belajar dululah. Okey, cakap pasal belajar tu, berapa tahun ni mengambil masa untuk Izzah belajar dan sekarang saya rasa memang Izzah pun dah kira profesional mengambil tempahan juga kan. Jadi berapa tahun Ya, sebenarnya betul. jangka masa untuk Izzah jadi seorang tukang jahit yang macam sekarang? Kalau ikutkan belajar tu memang sepanjang masa dah. Saya sentiasa belajar sampai ke hari ni. Kira
kalau lepas degree sampai sekarang tu saya masih belajar lagi dalam 15 tahun. 15 tahun dah? Oh. Baru 15 tahun. Baru Baru. 15 tahun. Kita ni kalau tak tahulah kalau nak belajar menjahit tu Tapi lepas tak boleh lagi. kalau nak menjahit senang-senang kita setakat 2-3 hari dah boleh siap dah kalau kata baju simple tu. Iyalah Iza dah 15 tahun. Yelah, memang saya lagi percaya. tu. Saya percaya jahit ni mudah. Iza nak tahu juga, okey, secara ringkas ni Iza, bila kita buat baju sekolah untuk anak-anak sendiri ni Iza, satu helai tu anggarannya, kosnya berapa kalau buat sendiri? Kalau buat sendiri je, kita kira kos kain je lah. Kain tu semeter kain Koshibo. Kita gunakan kain jenis material Koshibo. Semeter dalam RM5 ke RM6 macam tu. Tapi untuk satu baju sekolah rendah, 1,5 meter diperlukan. Jadi dalam anggaran termasuk benang dalam RM10 satu baju. RM10 je satu baju sekolah. Jimat banyak ni. Sebenarnya kalau kita tukar colour, dia boleh jadi baju untuk kita pakai jalan-jalan juga Betul, baju raya pun boleh. Sama je konsep dia. Alright. Jadi terima kasih Iza kerana meluangkan masa bersama kami. Tapi sebelum itu boleh tak mungkin ramai penonton Borak Kopitiam yang nak mengenali Iza lagi, nak tengok Iza punya hasil kerja, boleh kongsikan Facebook atau apa-apa saja? Okey, untuk Facebook boleh follow page saya, Pola Jahitan dan Panduan Menjahit, dan juga Facebook personal Nurul Iza Zaya. Kat sana saya ada kongsikan macam-macam lah. Okey, ada di berkenaan situ. dengan jahitan. Faham. Kalau siapa nak yang tu. bertanya, memang ke platformnya Facebook sahaja Betul. Alright. Kita ada contact number lah. Okey. Boleh pergi ke situ, ada contact number, boleh terus call je lah Iza jadi Iya, betul. Kalau nak tempas sekarang pun boleh juga tu Boleh, insyaAllah. Baik, apa terima kasih Iza. InsyaAllah. Okey. Terima kasih Iza. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih betul Azmi dan Zaid. Assalamualaikum. Mungkin dah hilang tapi suara sampai. Tak apa, kita dengar Iza. Okey. Itu dia tips sikit sebanyak kalau kita nak belajar pasal nak buat baju sekolah untuk anak-anak kita kan. Sama-sama boleh cuba dekat rumah. Okey. Kita ada satu video kita nak kongsikan daripada Ferina Marketing yang akan bersama dengan kita. Jom sama-sama kita saksikan. Adik. Oh, keren leher ni. Weh, walaupun kita duduk di rumah time PKP buat kerja rumah, mengaitlah kadang-kadang doa juga rasa lenguh-lenguh badan, sakit pinggang, sakit lutut, leher, sengal-sengal. Ni Ferina bawakan hari ni produk joint spray ataupun spray sendi, produk tradisional untuk bantu melegakan sakit sendi. Biasanya masalah sakit sendi ni berpunca daripada radang sendi, kecederaan, kita aktif bersukan ke ataupun kemalangan ataupun berat badan kita berlebihan. Untuk yang berusia, sebab gel lutut dia dah haus. Jadi semua orang ada masalah ni. Cuma perempuan atau wanita lebih 50% berisiko sebab otot mereka kecil wanita ni. Jadi berat dia berlebihan dan juga ketakstabilan hormon dalam badannya. Jadi kalau kita tengok pada gambar raja ni, pertemuan antara tulang ni jadi bagi tekanan kepada sini tu yang dia rasa nyilu-nyilu, duk ngeri sampai nak duduk salah, nak berdiri salah, nak solat pun rasa seksa. Biasanya kalau kita ni biasa kita amalkan, kita beli painkiller lah, elok tapi takut ada kesan sampingan. Jadi insya-Allah kita gunakanlah joint spray ni, dapat bantu. Insya-Allah tiada kesan sampingan, tak ada pantang larang sebab kami dapat kelulusan daripada Biro Farmasi Kebangsaan dan juga berdaftar dengan Kementerian Kesihatan. Produk ni pula joint spray dibuat daripada orang kata bahan semula jadi, iaitu kita ada minyak kayu putih, minyak serai wangi untuk bantu legakan keradangan dan juga lavender dengan mentol. Itu yang buat rasa segar dan berangin tu, bukan mentol lampu dah. Jadi senang nak bawa produk ni. Dalam poket boleh, letak dalam handbag pun boleh. Just spray saja, tak perlu makan-makan, spray saja pada bahagian yang kita rasa sengal sakit tu. Insya-Allah dia akan rasa beri kelegaan yang pantas insya-Allah. Jadi untuk anda hari ni kita dapat dua package. Kita buat satu package turbo ni, 2 botol tahan dalam selama 60 hari, free joint guard untuk lutut guard lutut ni. Ataupun kalau nak cuba saja jangan risau, boleh package comel kecil molek aja, free postage hari ni semua Borak Kopitiam kita bagi hanya sampai 12 malam ini. Jadi cara nak dapatkan dia, scan QR code yang terpapar ataupun boleh terus WhatsApp nombor yang tertera di bawah. Okey, baik, kita jumpa lagi spray-spray dah. Hooray! Terima kasih. Zack, kita belajar pasal jahitan hari ni, Zack. Tapi nak tahulah macam Zack sendiri kan, ada special tukang jahit yang memang favourite tak? Setiap kali buat baju mesti dengan dia. Z saya peribadi ada. Memang daripada kecil sampai ke sekarang, walaupun Z dah kahwin, dah ada anak sebagainya, Z memang akan hantar dekat dia. Memang ada tukang jahit peribadi kiranya. Memang daripada dah bergenerasi kat situ dia lah. bukan nak kata peribadi lah macam generasi ke keluarga. Ya, sebab maksudnya dah selesa dengan orang tu. Sebab kita kan kadang-kadang kalau kita buat yang tu, okey ni, buat yang tu je kan. Betul. Tapi ni ada satu lagi video kita nak kongsikan, sama juga pasal seorang tukang jahit VVIP ni. Apa cerita dia? Jom kita tengok.
Pasti ramai yang ingin mengenakan pakaian yang cantik dan selesa. Jadi, menempah pakaian di butik boleh dijadikan sebagai pilihan. Berpengalaman selama 46 tahun dalam bidang Okey. Ada tergantung sekejap. Benda tu Tapi biasa. tak apa. Benda tu Nanti kita biasa. cuba sambungkan lagi. Tapi itulah sebenarnya sekarang ni kita memang belajar satu topik yang sangat baik ni pasal jahit menjahit. Bukannya setakat orang perempuan je yang terror, orang lelaki pun kadang-kadang kena belajar dan boleh jadi terror macam Zack tadi cakap kan. Ya, Zack itu- kata tukang jahit paling hebat kat dunia ni lelaki. Zack Itu cakap, yang kita Zack baca. cakap. Itu yang kita baca. Bukan. Sebab saya ada persoalan dalam kepala. Kalau betul lelaki, kenapa jarang kita nampak yang like kehidupan seharian kita, tukang jahit kita lelaki. Ada kawan lelaki tukang Mungkin jahit. dalam kelompok kita tu kurang. Tapi itulah sebenarnya sama Zack. Macam chef pun yang memasak pun lelaki juga yang ramai Betul, juga. betul. Tapi tak apalah. Hari ni biarlah kita belajar pada kaum hawa. Sekarang ni kita nak belajar macam mana nak buat DIY kalau kita Aksesori nak bag. letak aksesori dekat beg kan. Betul. Ada Bersama juga dengan dalam kita- talian ni. Hafizah Hashim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hai Zai. Hello. Khabar, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Macam ada sikit bergema tu. Fiza dekat mana tu Fiza? Oh, saya dekat rumah. Kita kan work from home. Oh. Wow, bestnya. Baik, saya rasa bila kita sebut tentang macam mana nak hias aksesori dan sebagainya, saya yakin ramai yang tak sabar, ramai yang suka. Jadi mungkin kita boleh tahu serba sedikit tentang benda ini. Mungkin Fiza boleh kongsikan. Okey, maafkan hari Zai, saya tak berapa jelas sangat. Okey, hari ni seperti yang saya dijemput, kita nak share sikit macam mana cara-cara yang nak menjahit aksesoris di beg. Okey, perkara-perkara yang kena ada, basically memang kena ada jarum. Nak jahit apa pun kena ada jarum. So jarum biasa je. And then kita kena ada tali Fiza, kejap. Macam tak berapa dengar tu. Mungkin ada gangguan daripada telefon ke. Saya pun tak apa dengar. Mungkin cuba matikan dulu satu telefon tu. Okey. Kita kena ada tali pancing. Fiza, Ya. Fiza, sebab kita dalam studio sekarang bergema. Kalau mungkin Fiza ada buka dua telefon tu, mungkin boleh tutup dulu satu telefon. Okey, kita akan berikan satu telefon dulu. Ya. Sebab ramai yang tengah duk excited sebenarnya, Orang tapi nak saya belajar. tak dapat dengar. Yalah. Okey. Okey, sekarang okey tak? Dengar tak F-ni? Zat? Sekarang cantik. baru okey. Luar biasa. Baru kita boleh belajar DIY bag ni. Okey, boleh Okey, teruskan sekarang Fiza? dengar tak Zat F-ni? Dengar, cantik. Okey, cantik. Apa soalan tadi? Soalan dia adalah boleh sedikit pengenalan Bahan-bahan tu. tentang nak DIY aksesori bag ni. Okey. Nak DIY accessory bag mudah. You just perlukan you punya jarum and then you punya tips dia, kita jangan pakai benang biasa. Okey. Kita pakai tali pancing. Tali pancing? Tali pancing ni bukan sahaja boleh buat pancing, tapi boleh buat jahit juga. Yang penting gunting kena ada. And then accessories. Accessories ni contoh macam kat atas meja ni saya tunjuk. Ni ada pom-pom. Okey, kita ada bling-bling sikit. And then kita ada lace. Anything yang you guys rasa ikut cita rasa korang tahu. Ikut kreativiti sendirilah Betul. Kalau kita dapat lihat di sebelah Fiza tu, kira itu semua buatan sendiri, memang eksklusif. Ya, ini dekat rak sebelah ni, ini semua adalah bag-bag yang kita DIY sendiri. Jahit sendiri guna tangan. Hebat. Okey, jom sambil-sambil tu kita nak tengok Fiza mungkin boleh tunjukkan demo dia macam mana kita nak buat tu DIY accessory bag tu. Okey, demo Okey, first hari ni saya akan tunjuk yang simple saja. Okey, kita akan DIY ini. Bag ini adalah nama dia clutch. Okey. Can you see? Okey. Ini clutch. Ini semua kita buat daripada rumput. Daripada rumput? Dari rumput jadi bag. Betul Okey. Ya betul, daripada rumput jadi bag. Okey, first Fiza nak hari ni Fiza nak tema floral sikit. So Fiza akan letakkan bunga, bunga di atas bag. Okey, first kali yang kita kena buat, okey, ambil jarum ni, masukkan tali pancing tadi. Okey. And then kita matikan dia. Kat hujung ni macam biasa, kita matikan. Satu panjang, satu pendek ni. Okey. Tali pancing. Mana tahu nak buat kat rumah untuk wife ke?
Zack, mungkin boleh cuba Zack. Dia accessory bag. Ni belum ada wife lagi. Saya belum ada wife, tak boleh lah. Okay, first kita masukkan jarum. Okey. Dekat Biasanya aksesori kita tadi. Okey, kebiasaannya untuk Sorry Fiza, kebiasaannya untuk satu beg tu biasanya ambil masa yang berapa lama untuk siap? Okey, kalau dah biasa around 5 to 10 minit. Sekejap je lah. Oh, minit. Sekejap. Kalau amateur mungkin lama sikit lah. Itu kita lah kalau kita mungkin bawah sikit ada amateur, beginner. Fiza, nak tahu Fiza, macam Fiza jahit tu Fiza, dia ada teknik jahitan dia ke? Okey, itulah kebaikannya menggunakan tali pancing. Sebab you jahit buruk macam mana pun tak nampak. Dia bersinar. Sinar. Ya tu. Ya, sebab tu saya gunakan tali pancing. Kalau tidak, memang nampak buruknya kalau kita jahit kucing kacir kan. Guna benang tu kan. Jadi untuk buat DIY. So kita jahit macam biasa je. Okey. Okey, sampailah dia dah melekat dekat semua. Okey. Kita boleh matikan dia. Cara nak matikan dia pun sama macam you jahit baju. Okey. Okey, tapi sekarang yang seperti kita dapat lihat, matikan dia macam ni. Dia nampak ke? Okey. Fiza, okey sekarang ni yang kita dapat lihat sekarang Fiza menggunakan tangan yang untuk menjahit ni. Adakah sebenarnya untuk DIY aksesori dekat beg dan sebagainya kena menggunakan tangan 100% ataupun ada melibatkan mesin jahit? Betul. Kita memang kena guna tangan 100%. Reason being, kalau kita guna mesin, jarum mesin tu takkan tahan. Dia akan patah. So kalau guna tangan pun selalu je patah sebab beg ni dia macam tebal, ada material yang keras, ada yang lembut. So patah tu tak apa, biasa. Teruskan saja. Teruskan ganti jarum yang lain. Barulah. Okey, maksudnya sekarang ni dari segi penggunaan jarum tu pun kita tak boleh guna jarum yang kita jahit kain biasa kan, kena jarum yang lagi besar lah No. Macam saya cakap tadi, jarum biasa sahaja. Kalau boleh tengok kat sini. Sebabnya saya tak guna jarum yang besar, kita tak boleh nak bend dia tau. Jarum besar dia keras. Kalau jarum ni dia macam boleh macam penuh sikit lah. Dia macam boleh bend sikit. Susah nak lenturkan dia. Beg ni kekerasan dia. Okey, maksudnya gunakan yang biasa je. So memang akan banyak patah lah ni saya ada keras. Okey, memang cabaran juga. Tapi lama-lama tak apa. Lama-lama dah pandai, dah tak patah dah. Dah tahu skill dia kan? Yes. Lama-lama dah pandai tu yang kita tak tahu tu. Sebab tu kita nak tanya tentang Fiza, dekat Fiza. Okey, mungkin Fiza boleh kongsikan tips lah kan dari Fiza sendiri dalam pemilihan beg dan aksesori beg tu macam mana? Nak menunjukkan satu beg tu terbaik. Okey, macam ni. Dia ikut kesukaan masing-masing. Ada setengah orang dia tak suka beg-beg macam ni. Kalau saya memang minat sangat beg-beg yang macam straw bag ni, beg-beg yang friendly semua tu kan. So kalau you nak guna beg kain pun boleh, nak guna beg yang macam ni pun boleh. Tapi my advice mula-mula beginner you pakai beg yang macam tak berapa keras dulu. Supaya mudah you nak senang jahit. nak jahit, you tak give up. Ni kalau you dah jahit patah, and then you give up. So that's why kita guna dulu beg-beg yang macam kain ke ataupun beg yang macam ni dia lembut dia okey. Okey, contoh kalau beg kalau kita ni this bag. Okey, nampak tak? Okey, this bag dia keras sikit. So nak jahit susah. Jangan mula dengan beg ni dulu. Faham. Fiza nak tahu juga sebab kalau nampak daripada pemilihan aksesori untuk beg-beg yang Fiza jahit tu memang beg untuk wanita tapi kalau lelaki punya tu macam mana, boleh ke nak buat? Actually kan macam ni Hafni Zat. Lelaki pun surprisingly ada juga yang nak pakai beg macam ni sebab dia clutch. So if you can see dia clutch. Lelaki kan sekarang memang pakai clutch. So accessories dia jangan lagi pakai bunga. Sekarang jadi lain pula jadi dia. Itulah yang saya masukkan tu. You boleh you suka apa? Harley Davidson punya stiker apa? Logo ke apa, you ambil yang stiker kain tu, dia jahit macam biasa juga macam dia jahit bunga ni. Nampak lebih kelakian lah untuk lelaki. Yelah Zack, kalau kita bawa dengan bunga tu Zack. Bunga tu nampak tu bulat, bunga bulat kan tak kena Zack. Kita letak gambar tengkorak. Terima kasih banyak Fiza. Terima kasih di atas perkongsian. Kita tahu Fiza merupakan seorang tukang jahit kira eksklusif lah kan. Mungkin boleh kongsikan social media untuk rasa ramai nak tempah ni kalau tengok ni. Okey, kalau you guys nak tengok design-design yang cantik, ada idea-idea macam mana
design macam mana aku nak buat semua ni, korang boleh follow kita punya IG @buy_cash ataupun Facebook kita The Bag Traveller. Dekat situ macam-macam kita sharekan. Okey, ini Instagramnya buy_cash. Ada idea-idea dekat situ. Boleh dapat idea lah, ilham sebelum kita buat. Ni sesuai lah musim-musim PKP. Boleh buat aktiviti dekat rumah, Fiza. Betul. Kalau korang bosan-bosan, ambil beg-beg yang dah lama tu, dah buruk, dah boring tu, jahit je aksesoris. Baik. Dah cantik, boleh jadi beg baru. Habis PKP, pergi bercuti. Okey. Terima kasih, Fiza. Terima kasih. Kirim salam dekat warga Taman Melawati Selamat berkebun kat belakang tu. Dia dekat kebun. Oh ya. Untunglah rumah ada laman PKP ni ada juga aktiviti kat luar. Okey. Kita ada sikit VT kita nak kongsikan lagi kan? Betul. Masih lagi dengan tentang jahitan, betul. Jadi jom kita saksikan. Okey, tak apa. Tak ada masalah. Kenapa, kita Zack? masih lagi bersama dengan Oh, jahitan. Zack ni macam ajak main teka-teki pula. Teka-teki. Oh, Tak kau nak ada. tengok VT tak bagi tengok. Jom kita tengok. Alright, jom. Terdapat banyak video life hacks jahitan yang dirakam bagi memudahkan kerja seharian. Di kala pandemik ini, ramai ibu atau suri rumah dapat mempelajari serba sedikit tentang trend ini. Berusia 37 tahun, Mona Suni turut sama berkongsikan jahitan mudah ini bersama Borak Kopitiam. Hai semua, sepanjang tempoh PKP ini, apa yang anda lakukan di rumah? Hari ini saya akan tunjukkan cara-cara membuat kasut dan pelitup muka dengan menggunakan kain jeans. Jangan tak tahu, dengan menggunakan bahan-bahan terpakai, kita juga dapat menghasilkan sesuatu yang menarik dan kreatif. Menjahit selipar rumah seperti ini bukanlah sesuatu yang sukar. Senang kan? Boleh pakai apa sahaja pakaian terbuang yang ada di rumah. Bagi mereka yang ingin mula menjahit, pelitup muka antara keperluan PKP yang senang disediakan. Penonton dah boleh cuba sendiri di rumah. Kreatif. Ini yang kita jeans suka. boleh jadi pelitup muka Betul. Jadi macam-macam lagi yang kita akan berkongsi bersama dengan anda. Kalau belum, kawan-kawan tu belum tengok kami di Borak Kopitiam ni, bagi tahu mereka bukan saja di TV tetapi anda boleh share link Facebook Live, kongsikan kepada grup WhatsApp dan sebagainya. Apapun, kita rehat dulu, kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Alright, kembali lagi dalam Borak Kopitiam. Topik dia sangat menarik hari ini. Kepada mungkin yang baru tengok ni kan, memang sebelum ni memang berminat pasal menjahit ni. Ada kawan lagi minat, kejut dia bangun sama-sama tengok sebab kita sama-sama belajar hari ni. Semua bahagian daripada beg, daripada baju sekolah, semua kita belajar. Tapi sebelum kita sambung lagi kita punya kelas menjahit ni, ada satu video kita nak kongsikan daripada Majika. Jom. Assalamualaikum, kembali lagi bersama Kak Jura dan juga Majika. Okey, pertama sekali Kak Jura nak anda semua keluarkan telefon anda dan ambil nombor telefon Majika HQ yang tertera di skrin anda sekarang. Okey, untuk pengetahuan anda semua, tahap obesiti di Malaysia makin meningkat. Sekarang ni musim PKP, lagilah semua orang duduk dekat rumah dan susah nak kawal selera makan menyebabkan berat badan makin meningkat. Betul tak? Jadi sesuai dengan apa yang Kak Jura nak kongsikan dengan anda hari ini. Di Majika, kita ada dua jenis minuman iaitu kopi Majika dan juga coklat Majika. Kopi Majika yang sangat sedap ni sesuai minum pada waktu pagi yang mengandungi kopi hijau, chia seed, spirulina dan juga hudia. Manakala coklat Majika ni dia mengandungi coklat, beras perang dan juga pisang. Sangat sedap, okey. So, kedua-dua minuman Majika ni berfungsi untuk kawal selera makan dan menyebabkan kenyang yang berpanjangan sesuai untuk anda yang nak dapatkan berat badan yang ideal. Macam Kak Jura dulu berbadan besar dan alhamdulillah sekarang Kak Jura dah dapat berat badan ideal dengan mengamalkan kedua-dua ni, kopi dan juga coklat Majika secara konsisten. Okey, lagi satu yang Kak Jura nak kongsi dengan anda semua berkenaan dengan B-Cure Hot Lotion daripada Majika ni. Sesuai juga untuk sapu di bahagian luar yang mana ada masalah berat badan juga. Jadi sesuai sapu untuk buang angin dalam badan dan juga untuk mengurangkan bahagian-bahagian yang mengalami masalah berat badan. Okay, so kedua-dua ni sesuai untuk anda.
sebenarnya. So, untuk yang berminat nak dapatkan produk Majika, boleh ambil nombor yang tertera di skrin anda sekarang dan boleh dapatkan hari ini dengan harga promosi. Hari ini tekan nombor yang tertera di skrin anda sekarang. Okay? So, untuk dapatkan, tekan sekarang untuk dapatkan kopi Majika, coklat Majika dan juga BQ Hall Lotion. Follow kat dia rapat-rapat bersama dengan Majika. Luar biasa. Zaz! Terima kasih Zaz, terima kasih Majika. Ada Zaz dekat situ, sekarang Zaz. kita masih lagi jahitan dan sebagainya. Okey, Fevni, sekarang ni antara benda yang paling seronok kalau kita lihat di sosial media adalah apabila orang lain membantu orang lain. Dan ada yang tular macam baru-baru ni, yang dulu waktu PKP yang dulu pun cakap mengenai ramai orang yang nak volunteer diri masing-masing untuk buat PPE. Betul. Dan sekarang ini Untuk kita frontliners kita, betul. kan? Dan sekarang ni kita ada tetamu yang sangat-sangat istimewa kerana apa? Kerana dia berusia 9 tahun. Itulah. Dan dia jahit PPE sendiri dan dibantu oleh mak bapak dia. Sekarang ada di talian bersama dengan kita Afia. Assalamualaikum. Puan Asnah, bersama dengan ibunya. Dengar Okey, dengar. Alright, daripada Kuala Pilah, Negeri Sembilan ni buat PPE untuk frontliners kita, adik kita. Hebat adik Afia ni. Adik Afia. Ya. Ya. Susah nak dengar suara Dia tergamam kot tengok Nak Hefni. tahulah sebab apa. Apa ni selalunya mungkin kalau dalam kawan-kawan dalam umur Afia ni mungkin minat dia lebih kepada benda lain macam contoh tengok kartun ke ataupun Korea permainan princess-princess ke apa kan. Tapi Afia minat menjahit. Sejak bila datangnya minat tu Afia? Menjahit PPE pula tu. Sejak bila? Sejak 5 tahun. Umur 5 tahun. Maksudnya daripada umur 5 tahun dah mula menjahit? Ya. Ibunya ke yang mengajar tu, menjahit tu? Asnah? Dia selalu tengok saya jahit. Kalau macam saya jahit baju customer tu, dia join sekali lah tengok. Jadi dia mula dari macam cantas benang, tolong buang sampah-sampah benang. Daripada situ agaknya dia timbul minat menjahit. Okey. Maksudnya daripada mak dia juga lah. Mak dia penjahit profesional punya. Itu menjahit. Tapi macam yang kami katakan sebentar tadi, awal-awal tadi, yang menariknya Afia ni dia menjahit PPE untuk para frontliners. Jadi adik Afia kita nak tanyalah kan, apa sebenarnya membuatkan adik Afia rasa terpanggil untuk menjahit PPE tu? Kenapa? Macam mana? Kenapa jahit PPE? Kenapa? Kenapa nak buat? Sebab rasa kesian dengan barisan hadapan. Contohnya? Macam nurse-nurse kita. Mungkin Puan Asnah boleh ceritakan sikitlah pengalamannya mula-mulanya menjahit PPE tu. Yang Afia ni ke? Masa dia sebenarnya dia ada tengok saya WhatsApp dengan kawan dia kat Hospital Pilar. Kawan tu tengah pregnant lah. Dia tengah gunting material PPE tu. Jadi dari situ dia nampak kawan saya tu ada tanggungjawab untuk jaga pesakit. Tapi sebabkan PPE tu urgent nak pakai, jadi dia kena bantulah tolong jahit. Dari situlah dia rasa kesian dengan pihak hospital sebab kena buat dua benda dalam masa yang sama. Faham. Daripada situ dia cakap macam mana dia boleh tolong pihak hospital untuk bantu jahit PPE tu. Daripada situ saya call pihak hospital, tanya macam mana orang awam boleh tolong. Sister bagi tahulah dia memang perlukan sukarelawan. Kita tak ada macam upah tu tak ada. Jadi untuk bantu mana yang boleh lah. Di situ dia next tu 2 minggu kemudian tu pihak hospital datang hantar bekalan. Itu jahit lah. Start jahit lah. Faham. Ni satu orang cakap niat yang cukup murni lah untuk adik Afia kita. Tapi nak tahu juga Asnah, macam setakat sekarang dah berapa lama tu menjahit PPE tu? Jahit PPE kita kena virus ni sejak tahun lepas, April 2020 kan. Betul. Jadi lebih kurang dalam, tak silap saya, dalam bulan hujung bulan 4 jugalah kita. Kira awal-awal tu lagilah Sehingga sekarang masih lagi menjahit PPE? Ya betul. Kalau sebelum ni ada 100 lebih pasang kita dah hantar. Dalam masa sama kita Afia dan saya join sukarelawan PPD Kuala Pilah. Di situ kita dapat bekalan tambahan. Sebab sebelum ni dekat hospital dia
dia punya material dia tu warna biru-biru hijau kan. Tapi sebab bekalan tu makin kurang, jadi macam PPD Kuala Pilah dia ada bekalan tu. Daripada situlah kita dapatkan bekalan untuk kita buat PPE tu. Adik Afia, seronok ke sepanjang menjahit PPE ni? Nak. Satu hari biasa jahit berapa banyak? Mula-mula Malam macam 5 helai ke apa. Lepas tu kadang sehari 6 helai, 7 helai. Banyak. Sehari 6 Makan helai. lama mungkin banyak. Okey, macam Puan, mungkin Puan boleh kongsikan sedikitlah sepanjang kita tahu macam Puan kongsikan tadi, pada hujung lebih kuranglah hujung April 2020 dah mula tolong menjahit PPE untuk para barisan hadapan kita. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit pengalaman antara Puan dan juga Afia sepanjang bantuan menjahit PPE ini. Pengalaman kita orang. Ni sebenarnya kan PKP kita tak boleh nak buat aktiviti luar. Macam kami dah kebiasaan macam weekend akan pergi macam camping, pergi buat aktiviti liadah kat luar. Aktiviti macam hiking semua kan. Tapi sebab PKP kita tak boleh nak bergerak. Jadi dengan jahit PPE ni pengalaman dia kita orang rasa enjoy sebab buat dapat tolong negara, tolong orang yang memerlukan dengan buat aktiviti bersama. Macam kami 5 beranak ni ada tugas masing-masing. Contoh macam Afia dia bahagian jahit lurus masa mula-mula tu. Macam saya bahagian ketiak, bahagian leher, benda yang melibatkan kedut-kedut macam tu kan. Macam Ariana yang 3 tahun, dia bahagian potong benang. 3 tahun? 3 tahun dah diminat. 3 tahun tu Ariana. Lepas tu saya dia tu bahagian isi getah. Bahan isi getah. Okey. Masing-masing ada dia orang punya tanggungjawab nak buat ni. Okey Puan, sebenarnya jadi dia memudahkanlah, kita tak payah nak bangun, kita tak payah nak ambil. Jadi dia just top up. Macam ayahnya bahagian lipat-lipat lah. Gula-gula masa dah kotak macam tu. Jadi memang kerja satu keluarga ni, Zack. Betul. Sebenarnya Puan, apa-apa pun saya kena beri pujian lah pada Puan dan juga suami kerana berjaya untuk buat benda. Saya terkejut sebenarnya. Kalau 3 tahun untuk sebayar anak saya tu, saya tak bagi dia pegang gunting potong benang ni. Tapi maknanya kedua ibu bapa ni memainkan peranan yang sangat penting di atas masa depan anak-anaknya. Jadi tahniah kepada Puan dan juga suami. Baik. Jadi sebenarnya Puan, adakah pada awalnya, macam ini soalan yang secara peribadilah, Puan sebagai seorang ibu, Puan tak rasa macam risau ke bila nak melibatkan anak untuk main gunting lah, jarum dan sebagainya, benda-benda tajam? Macam mana Puan macam, okey tak apa, boleh asalkan, macam mana mungkin Puan boleh kongsikan? Bohonglah kalau kita tak risau sebab benda tu melibatkan benda-benda yang tajam. Betul. Kan. Tapi dalam keluarga saya memang kita dah diajar survive. Sebabnya skill tu penting untuk kita support hidup kita. In case kalau kita hilang kerja, sekurang-kurangnya kita ada backup side yang untuk kita ni lah. Skill menjahit tu lah kan. Jadi bila mula-mula dia nak menjahit tu, saya memang tak bagi dia mesin jahit saya sebab tu dia speed dia tu lebih laju. Jadi masa hari lahir dia 5 tahun tu saya belikan mesin jahit kecil yang 50 lebih santi tentulah. Hadiah birthday dapat mesin jahit tau. 5 tahun. Jadi mesin jahit kecil tu dia comel je. Dia boleh dia punya speed tu slow je. Itu sesuai macam dia jahit kain batik, seluar koyak macam tu. Untuk dia berlatih jugalah. Daripada situ. Jadi saya rasa saya pantau dia dulu. Lepas tu untuk next level tu saya belikan mesin jahit yang putih, yang kecil sikit. Yang second lah. Itu dia laju sikit speed. And last yang dia pakai sekarang ni, itu hadiah daripada dia menang yang chessmaker baru-baru ni 2000. Jadi saya belikanlah mesin jahit tu untuk dia continue menjahit. Faham. Puan rasa nak tahu juga bila penglibatan seorang anak kecil dalam bidang menjahit ni, itu satu benda yang sangat membanggakan juga. Betul. Dan hebat sebenarnya. Macam ada pernah turut serta dalam pertandingan ke? Apa-apa pertandingan menjahit ke? Ataupun ada apa-apa anugerah ke yang dapat setakat sekarang? Yang macam Afia? Okey, Afia dia memang sebelum ni tak ada masuk pertandingan. Jadi bila dia punya usaha dia bantu negara, dia dapat perhatian. Lepas tu dia mula jadi viral lah. Daripada situ dia media
macam coverage. lagi luaskan lah dia punya rezeki dia, sebab daripada orang tak tahu jadi tahu. Betul. Jadi daripada situ dia terus macam continue menjahit, dia lagi excited menjahit. Dia rasa dia macam dia boleh bagi inspirasi pada semua orang, pada rakan sebaya dia. Daripada situ pihak macam dia yang chessmaker Tuanku Bainon, dia bagi tahu kita lah, okey, Afia layak untuk masuk bertanding sebagai macam kategori individu 6 hingga 12 tahun untuk bahagian pembangunan masyarakat. Jadi dengan konsep dia jahit PPE untuk ni sebagai sukarelawan tu lah. Di situlah kita try masukkan dia, lepas tu kita follow, kita buatkan aktiviti, maksudnya dalam masa yang sama dia apa yang dia sumbang pada masyarakat. Contohnya dia buat aktiviti seni, ajar kawan-kawan rakan sebaya dia macam mana untuk buat seni. At least dia punya fikiran dia tu maksudnya macam terapi minda lah pada dia, sebab PKP tak boleh ke mana kan. Betul. Kurang-kurangnya ada aktiviti lah. Dia ni lah sikit-sikit dia mula macam join pertandingan tu. Alhamdulillah dia dapat anugerah Hang Tuah peringkat negeri 9 tahun 2020. Tahniah adik Afia, tahniah. Ni memang orang seni lah Zek. Dia dapat pemenang bagi kategori individu 6 hingga 12 tahun yang chessmaker Tuanku Bainon. Itulah rezeki dia tahun 2020. Tapi nak tahu juga apa ni Hasna, nak tahu juga selain daripada PPE macam adik Afia menjahit PPE, apa lagi yang adik Afia dah cuba jahit, dah berjaya jahit? Baju kurung ke, baju sekolah ke? Cuba cakap apa? Sarung bantal. Sarung bantal, okey. Jadi pesebok baru hari tu buat pesebok. Pesebok pun boleh buat jahit. Okey, ada zip tu. Dia buat pesebok macam daripada kain-kain customer yang lebih-lebih tu kan. Jadi dia potong buat kain perca kita panggil tu. Dia buat pesebok untuk kan dah nak naik sekolah kan. Target dia sebenarnya dia nak buat untuk satu kelas dia, katalah 18 orang tu. Jadi dia nak bagi gift lah kat 18 hasil kerja dia lah macam tu. Tahniah. Jadi ini satu dia dapat, dia buat jualan jugalah untuk dia poket dia. Dia masuk tabung. Pandai kecil pandai cari duit dah. Kecil pandai cari duit dah. Cuba sikit-sikit lah. Bagus. Apa pun. Okey, mungkin Puan boleh kongsikan social media, Instagram ke, Facebook ke, adik Afia ke. Untuk dihubungi kan kalau ada orang tengok ni kan. Afia punya IG Nur Afia Kisina, tapi yang selenggara tu saya lah sebab memang dia masih bawah lagi. Itu je lah. Kalau untuk yang FB saya dan IG saya Hasna Hud, boleh follow lah untuk aktiviti. Mana tahu boleh memberikan inspirasi pada semua orang. Betul. Boleh bantu kita sama-sama, boleh hilangkan stres sebab dalam keadaan sekarang kita rasa semua orang berada dalam keadaan stres. Betul. Budak cowboy tu siapa, Puan? Nickname je. Okey. Alright, terima kasih. Apa-apa pun adik Afia, terima kasih banyak-banyak. Semoga adik Afia, cerita adik Afia ni dapat memberi inspirasi kepada semua orang. Juga sekali lagi Puan Hasna dan juga suami tahniah kerana berjaya mendidik anak-anak menjadi luar biasa, menjadi satu inspirasi buat kami insya-Allah. Terima kasih Puan dan Afia. Okey, terima kasih. Okey. Tapi Zack sebenarnya kan kalau tengok daripada keluarga Puan Hasna dengan adik Afia kita, dia bukan setakat menjahit. Melukis pun pandai. Ini memang orang seni Zack. Orang seni, bagus. Bukan setakat lukis dekat atas kertas, dekat dinding sekolah pun saya nampak tadi Instagram Puan Hasna tu kan. Itulah sebenarnya macam tercuit sikit hati bila melihat macam hati siapa yang tercuit? Hati Zack. Hati Zack. Kenapa Zack? Zack? Dahsyat. Boleh tengok yang tadi kan bila kita tengok dekat TV anak-anak kecil dia betul dia menjahit dia kadang-kadang kan macam anak-anak kecil kan orang cakap kan kita dah boleh nampak minat dia, kita kena bagi dia fokus cenderung ke benda tu. Macam Zack dah nampak tak macam anak Zack sendiri minat ke bahagian apa? Dia ni Zack rasa Zack nampak dia ni bijak. Zack tak tahu macam hari tu dia panggil Zack kan, dia kata daddy come here. Come here, okey, pergi. Dia kata look, what's this? Dia tanya Zack, what's this? I don't know, dinosaur. No, this is triceratops.
Cakap itu. Macam what? Dia aku nampak macam badak ni. Dia macam dalam cerita Jumanji Tak tahu Dia tapi pandai spesies-spesies betul. haiwan So ni. itu yang Zack perasan sebenarnya anak-anak kecil ni apa-apa yang mereka buat kita tak boleh anggap sebab dia budak jangan buat. Betul. Sebab kalau kita pupuk tengoklah apa yang jadi dengan adik Afia dengan adik-adik dia. Kalau Luar benda biasa. tu positif, tak mendatangkan bahaya kepada orang lain, bermanfaat, apa salahnya kita bagi orang cakap sokongan kan Zack Betul. kan. Apa-apa pun pantauan kedua ibu bapa sangat-sangatlah penting. Betul. Baik. Jadi apa lagi itu kita nak boleh kongsikan? Ada satu lagi. Tadi kita dah belajar jahit, menjahit. Ada juga teknik sulaman yang kita belum sempat nak tengok lagi. Sekarang kita nak hidangkan untuk penonton semua pagi ini. Jom. Dari potret sulaman ke kulit buku, siapa sangka minat mendalam terhadap hobi menjahit membuatkan anak jati kelahiran Sabah berusia 30 tahun ini mampu menghasilkan sulaman berkonsepkan contemporary. I think 2 tahun lepas bos saya tanya nak mau buat kulit buku, saya cakap boleh tapi saya menyulam. Dia bagi saya creative freedom and dari situ saya bacalah manuskrip novel tu and saya hasilkan beberapa lukisan yang boleh menggambarkan keseluruhan cerita itulah. Saya lakarlah. Dari lakaran tu saya masukkan lagi dalam komputer guna Adobe Illustrator. Dari situ barulah saya menyulam. Bahan-bahan yang diperlukan, macam mana proses step by step daripada potret yang biasa ke kulit buku, apa yang diperlukan? Okey, so sudah ada lakaran semua tu, kena tahu jenis kain apa yang dipakai. So biasanya kain cotton yang paling senang lah untuk disulam, dan kalau kita buat tracing pun kapur tu melekat. Contohnya macam benda ni lah, benda ni, belah ni dia kena letak atas kain, lepas tu lukis. Oh, dia macam tekap lah benda tu kan? Tekap, betul lah. Sudah tekap, kena masukkan dalam gelung sulaman tu. So benda ni penting lah. Lepas tu barulah pilih benang lah. Ramai orang pilih benang sulaman DMC itulah. Sulam ni dia macam banyak lagi macam-macam sebenarnya. Lepas tu sudah siap semua, dia ambil gambar sulaman tu lah. Saya masuk komputer, lepas tu nanti dia print lah. Dia orang masukkanlah gambar tu dekat kulit. Ingatkan yang sulaman betul tu, dia tampal dekat situ. Oh, kalau macam tu saya kena sulam mungkin 4,000 kali. Betul. Bila banyak kali saya buat, dia kena rushing, saya punya tangan pun dia macam menggigil lah. Kalau macam tu berapa jam siapkan? 40-50 jam. 2-3 hari jugalah kan? Selalu kalau menyulam ni basically orang perempuan yang akan buat ni, tapi dia lelaki. Mungkin kenapa aktiviti menyulam menjadi pilihan? Rasanya zaman sekarang ni kalau perempuan pun boleh bertukang, apa salahnya lelaki pun menyulam. Kan saya rasa embroidery ni sesuatu yang mudah bagi saya. Bukan mudah untuk buat, tapi mudah dari segi, so when I was growing up, makcik saya dah buat cross stitch. Semua wanita keliling saya ni, my auntie semua, dia orang ada buat benda-benda begini. Lagipun embroidery ini sesuatu yang boleh rasa boleh pegang, dan disebabkan saya juga boleh gabungkan banyak-banyak benda, itu membuatkan menyulam ni lagi seronok lah. Kalau orang di luar sana yang mau buat menyulam, jangan stres. Kena banyak bersabar. Benda ni kena banyak bersabar. Cantik-cantik kan sulaman ni. Nampak kelainannya. Apa pun minat yang anda ceburi, teruskan usaha tau. Saya setuju Zack. Dia cakap, kalau orang perempuan boleh bertukang, apa salahnya kita lelaki menyulam? Betul. Lebih-lebih lagi menyulam kasih, Zack. Betul. Ini mesti sebab awak tengok muka Shikin tu, tu yang awak nak menyulam kasih kan? Yalah, dia comel sebenarnya. Okey, tapi itulah kita nak ceritakan juga sekali lagi kepada yang tengok ni kan, daripada awal tadi kita belajar menjahit, belajar menyulam, DIY dekat beg. Siapa ada apa-apa video perkongsian nak kongsikan tentang aktiviti menjahit dekat rumah tu kan? Tak kira jahit apa pun, jahit langsir ke, jahit sofa ke, kalau ada video ataupun gambarnya boleh kongsikan dekat Facebook Borak Kopitiam. Sebab apa Zack? Berpeluang menang hadiah. Betul, yang bertuah akan menang hadiah. Hadiah dan juga ucapan tahniah daripada Zack. Zack pula kena. Kita sama-sama lah. Nanti kita umumkan. Mereka mahukan Hefni. Allahu Akbar, Zack ni. Kita sama-sama lah. Tapi sekarang ni seperti yang anda tahu, yang macam Zack dengan Hefni ulang daripada awal rancangan Borak Kopitiam tadi, yang kita membaca segala komen anda di Facebook. Jadi teruskan beritahu kepada kawan-kawan, bukan saja anda boleh saksikan kami live di TV3, tetapi juga di Facebook Live Facebook Live Borak Kopitiam. Maafkan saya. Borak Kopitiam. Jadi apa pun kita rehat dulu, kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Yeah. Kita
punya persembahan online. Pagi ni kan kita ada kan Crystal. orang dengar lagu dah tahulah lagu Resa Empat Belalang, kumpulan Crystal kan. Jadi dalam talian sekarang kita ada kumpulan Crystal ni. Yes, Assalamualaikum, Rodi, Kecik, Acap, Iwal. Ya saya. Ya, Waalaikumsalam. Iwal jangan posing depan kamera lama sangat. Tolong bergerak. Macam tu. Iwal dia hantar gambar je sebenarnya tu, nampak. Satu tak bergerak tu. Baik, jadi hari ni kita bersama dengan kumpulan Crystal. Walaupun video call tapi semangat Crystal tu masih ada. Kita nak menceritakan tentang sebuah lagu baru. Single terbaru. Tajuk dia Bosan Ya. Mungkin boleh ceritakan sikit bosan tu pasal apa? Bosan dengan siapa agaknya tu Siapa yang nak cerita tu? Baik. Rodi. Okey, kita Rodi tanya boleh share. siapa nak biar Rodi ke? Dah semua tersangkut. Sudah tak. Saya risau ni. Takut jadi ikut tema lagu bosan. Okey. Rodi macam line paling muda je. Line kecil lah ceritakan sikit kecil lagu bosan. Macam mana? Maafkan saya macam mana tadi? Lagu bosan tu mungkin boleh kongsikan sikit penceritaannya tentang apa tu? Okey, lagu bosan ni dia sebenarnya dia macam subjektif lah sebenarnya. Dia bosan dengan bukan bosan dengan cinta ke, bukan bosan dengan apa, dia subjektif. Dia macam saya kata Rodi dia bosan dengan hidup, ada part dia lah, lebih bosan dengan dia. Ada bahagian dia lah. Dia bosan dengan bahagian dia. Saya bahagian dia, Acap pun bahagian dia lah. Macam tu lah. Sekarang jawapan senang jawapan senang saya terpaksa jawab saya punya side. Itu kiranya bosan secara general lah. Kalau tiba-tiba rasa bosan lah, macam itulah maksudnya kan. Ya. Iwal boleh ada suara Iwal? Saya dengar korang tapi korang tak dengar saya rasa. Baru dengar. Okey, tapi kalau mungkin orang mungkin ada lagi yang masih belum tahu Iwal adalah vokalis baru untuk kumpulan Crystal Rodi betul Betul. Rodi boleh share sikit kenapa pilih Iwal? Saya tahu jawapan tu. Nak jawab. Sebab hari tu saya tanya benda tu juga. Dia kata sebab Iwal putih. Betul. Ya Rodi? Dia cakap macam tu. Ini dia jawab jawapan baru jawapan baru. Dia ada jawapan baru. Come on lah. Orang datang baru mesti jawapan baru. Orang pilih Iwan ni sebab Syaruhan cium tangan dia. Sebab Syaruhan tengok dah agak. Betul. Tak, tapi itu betul. Itu betul. Sebab Syaruhan nak cium tangan dia. Saya pernah pergi studio Iwal. Dekat dalam studio dia memang ada gambar besar-besar. Gambar Syaruhan cium tangan dia. Ya. Iwal buat persembahan depan Syaruhan. Sebab itulah dia terpilih untuk masuk Crystal Lepas tu Iwan dia berstai lah. Suara dia berstai dan suara dia kena dengan Crystal. Alright. Baik Rodi, mungkin boleh kongsikan dengan penonton Borak Kopi Tiam kan tentang lagu Bosan ni, siapakah komposer dan penulis liriknya? Lagu Bosan ni dicipta oleh Azara ni kita daripada Ijai, kumpulan Azara band. Lirik pun juga yang cipta. Lain macam jawab kat rumah terbalik. Tapi Rudi, nak tanyalah, macam Crystal kan kira sebuah band yang lama, kita boleh panggil band yang sangat berpengalaman, lagu-lagu pun banyak yang hit kan. Tapi apa yang membuatkan Crystal setuju untuk mengambil sebuah lagu di mana datangnya daripada seorang yang pendatang baru. Jadi dahsyat juga sebenarnya untuk menurunkan ego sesebuah band yang dah lama bertapak dalam industri sebenarnya. Jadi mungkin Rudi boleh kongsikan. Deep ni. Pada saya zaman sekarang ni kita dah kena buang ego tu sebab kita dah kena ikut sedikit peredaran masa sekarang lah. Tak payah macam nak terlalu dia ni patutnya kompos lagu kita, yang legend tu patutnya buat lagu kita dengar pada lagu lah, kata lagu tu okey dan kena dengan peredaran masa sekarang, kita ambil. Why not? Why not? Tapi kan Acap lah pula. Acap belum bercakap apa-apa lagi ni, nampak diam je Acap. Mungkin boleh ceritakan sikit Acap. Dia punya music video dah siap Acap Muzik video dah siap sepenuhnya. So korang boleh tonton lah dekat MVM channel YouTube lah. So korang kena tengok video ni sangat best. So dia macam filem sikit lah. Abang cakap filem sikit. So korang kena tonton lah benda ni. Tapi kan bila cakap pasal music video kan, kita dalam fasa PKP sebelum ni, PKPB dan juga PKPP, video tu dilakukan penggambarannya masa time-time ni lah kan?
Tak, sebelum. Oh, sebelum. Oh, dah lama siap lah rupanya. Ya, dah siap. PKPB Macam mana? Rodi cakap apa? Tentang PKPB. Oh, tentang PKPB. Okey. Faham. Iwal dah boleh bercakap, Wal? Dia tak boleh, mahal sebab Shahrukh Khan. Dah boleh dah. Sebab Shahrukh Khan. Wal. Ya. Okey, tak apa. Tak apalah, mungkin lain Iwal agak mungkin ada kesangkut pagi ni. Kita bagi orang nampak muka dia je lah. Okey. Sebab Shahrukh Khan cium tangan dia. Baik, yang ni soalan ni kita nak tanya mungkin atau siapa boleh jawab. Okey, last soalan Apakah sekarang kita tahu PKP dan memanglah 2 minggu dan sebagainya, adakah Crystal ada perancangan yang mendatang? Sebab sekarang ni kita tahulah bila artis semua tak boleh nak perform dan sebagainya. Jadi apakah perancangan Crystal sebagai sebuah band di mana dia bukan melibatkan seorang individu, dia melibatkan banyak individu. Apakah plan konsert online ke Crystal atau sebagainya? InsyaAllah kita mungkin akan buat record dari rumah masing-masing, akan lepas tu kita combine sekali jadikan dia satu lagu. Mungkin kita akan cover lagu orang juga lah. Pernah ada juga kita buat masa time PKP tu, kalau tengok dekat kita channel punya YouTube, kita ada cover satu lagu daripada lagu Seberang lah, Negara Seberang. Kita combine dengan benda tu lah, kita buat masing-masing record sendiri, so kita akan combine segala muzik tu. Kiranya masa fasa-fasa PKP ni cari material baru lagi lah, kumpulkan lah untuk dihasilkan. Okey, kita nak dengar sebenarnya lagu terbaru daripada Crystal, tajuk dia Bosan. Macam mana ceritanya? Iwal punya suara dia keluar macam bunyi-bunyi robot je. Tak apa. Jadi kalau anda semua nak dengar suara Iwal ke apa, bolehlah follow Instagram. Dan jangan lupa untuk saksikan, tonton muzik video terbaru daripada Crystal yang berjudul Bosan. Jadi sebelum kita meninggalkan anda, terima kasih banyak-banyak Crystal kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Okey. Terima kasih. Sama, terima kasih. Okey. Biasa. Alright. Jangan lupa juga sebenarnya nak tambah, besok lagi kita akan bersiaran lagi Borak Kopi Tiam. Esok saya akan bersama dengan sahabat saya. Awak pun sahabat saya juga. Muaz. Sahabat saya yang lain, Muaz. Besok kita punya topik pun satu benda yang sangat-sangat menarik untuk kita bincangkan juga. Pasal deko-deko ni, nak tahu apa kena tengok besok lah. Tapi macam kita cakap tadi, sekarang ni kita nak tengok persembahan daripada Crystal ni. Tajuk lagu dia apa tadi? Bosan. Tapi apa-apa pun kita ada nak kongsikan bersama dengan anda juga mengenai sesuatu promo majalah 3. Oh, okey, jom. Evolution perancangan ni, kita punya fokus now is about the people, rakyat, komuniti yang akan menikmati perancangan yang telah kita lakukan. Merangkumi perkhidmatan yang dapat mencerminkan kenegaraan. Saya sangat bangga kerana kita diberi peluang untuk rancang dan membangunkan negara kita. Majalah 3, Isnin, 9 malam. Jadi apa-apa pun terima kasih kepada anda kerana setia bersama dengan kami di Borak Kopi Tiam dari jam 8 pagi hingga sekarang 9.30. Dan seperti Hafni katakan tadi, esok masih lagi sama. Terus bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak. Maaf salah kata dan bicara. Saya Zack American. Saya Hafni. Kita minta diri dulu untuk anda semua lagu daripada Crystal. Bosan. Silakan. Assalamualaikum.